Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ya, yang mana dalam kenyataan media hari ini menyatakan bahawa usaha tukar kerajaan persekutuan boleh berlaku. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan media ini, yang mana beliau menyatakan bahawa usaha menukar kerajaan persekutuan boleh berlaku walaupun Perikatan Nasional hanya memenangi pilihan raya negeri di 3 negeri. Di sini beliau juga menyatakan bahawa meskipun PN tidak memenangi 3 negeri lain seperti Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, namun gabungan tersebut telah memperolehi banyak kerusi pada PRN ini. Walaupun tak menang banyak kerusi kita dapat, ini berlaku lonjakan baru yang akan memberi perubahan kerajaan bertukar. Maknanya menunjukkan sokongan kepada PHS merosot. Kita dapati peratus mengundi yang merosot ini menunjukkan protes undi pada PHS. Yang pertama ya, Presiden PAS ni, janganlah terlalu nyanyok, janganlah suka menipu, janganlah suka berbohong. Kamu tu Presiden Parti. Kita sudah tahu bagaimana kerajaan persekutuan itu terbentuk. Yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mendapat sokongan daripada ahli parlimen sebanyak 148, yang mana 2/3 majoriti. Dan bagaimana cara mereka mendapat sokongan itu adalah daripada sokongan-sokongan komponen parti, bukan daripada individu ataupun perseorangan ahli parlimen itu. Kerana mengikut Akta RUU NT4 Parti, kita harus menjadikan kerajaan itu dengan gabungan-gabungan parti, bukan daripada individu. Apa yang kita lihat ya? Yang kedua daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini, Presiden PAS tidak menghormati demokrasi. Yang mana kerajaan terbentuk hari ini adalah berbentuk demokrasi, disokong oleh ahli parlimen yang mewakili rakyat. Dan kita telah pun membuktikan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mendapat 148 ahli parlimen menyokong beliau, dan telah pun diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi, apabila diperkenankan, maka parlimen pun dibuka dan bersidang. Akhirnya, apa terjadi? Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan sekali lagi kepada rakyat bahawa beliau ada sokongan yang padu, yang mana dibuktikan dengan melakukan undi percaya di parlimen. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak pernah melakukan ini. Jadi, apa yang Presiden PAS mengarut ini, ataupun dia dengan keadaan nyanyoknya ini, ataupun dalam keadaan dia nak menipu rakyat, propaganda murahan dia ini, pada saya, apabila dia menyatakan sokongan kepada PHS ya, sudah merosot, ini adalah membuktikan bahawa Presiden PAS adalah seorang yang sangat hipokrit dan sanggup menipu demi untuk nak menjadi menteri. Mungkin dia beringat nak menjadi timbalan Perdana Menteri, ataupun dia rasa dia nak jadi duta khas bertaraf menteri yang makan gaji buta dekat kerajaan persekutuan demi untuk kepentingan pribadi. Kita tahu bahawa 3 negeri yang menyokong mereka itu adalah negeri yang penyokong mereka sendiri. 3 negeri yang PHS menang itu, kalau betul rakyat menyokong kepada mereka, tidaklah. Kita lihat 3 menang kepada kerajaan yang ada hari ini, 3 menang kepada mereka. Ini jelas bahawa dalam 6 buah negeri pun kita masih mendapat sokongan. Iaitu daripada majoriti yang kita dapat lebih 17,000. Jadi hari ini dia pusing. Mereka dapat banyak adun-adun mereka menang. Tetapi majoriti rakyat Malaysia, kita kelebihan 17,000 berbanding dengan mereka. So, hujah ya, yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini tidak logik. Kalau dia nak menyatakan begitu. Di sini, bagaimana caranya dia nak mendirikan kerajaan langit dia ni? Mungkin kerajaan bunian dia yang dia nak dirikan ini, yang dia fikir ahli parlimen daripada UMNO nak menyokong mereka. Pada saya ya, 148 ahli parlimen. UMNO Barisan Nasional yang ada dalam kerajaan itu adalah 30 orang. Jika dia rasa ada beberapa orang ahli parlimen nak menyokong mereka, silakan. Kerana kekuatan kita masih ada. Tidak mungkin Zahid Hamidi nak sokong dengan Presiden PAS ini. Tidak mungkin juga timbalan Presiden UMNO nak menyokong kepada Presiden PAS ini. Jadi, dia fikir satu perkara, iaitu mungkin GPS Sarawak akan menyokong mereka seperti mana kerajaan mereka yang lalu. Mereka fikir GPS ini adalah pak turut. Yang mana mereka fikir kalau kerajaan ini tumbang dan GPS akan bersama dengan mereka. Kerajaan ini tidak boleh tumbang. Kawan-kawan harus ingat ya. Kerajaan ini tidak boleh tumbang. Kenapa? Satu, kerajaan ini sah telah pun mendapat mandat apabila diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah diperkenankan tidak akan meletak jawatan, maka perkara ini tidak akan berlaku.
Jadi itu dia, noktah di situ. Yang kedua, sokongan daripada ahli parlimen, SD, semua tidak berlaku. Dia memerlukan kuasa daripada ketua parti. GPS yang PAS hari ini rasakan bahawa sebagai pak turut ya. Jadi orang-orang GPS, pemimpin-pemimpin GPS ingat. Kalau nak jadi pak turut PAS, silakan menyokong PAS. Tapi saya percaya GPS tidak akan menyokong PAS dan tidak akan menjadi pak turut. Kerana GPS bersama dengan mereka waktu itu kerana Tun telah pun meletak jawatan. Hari ini GPS telah pun mendapat keistimewaan daripada kerajaan yang terbentuk. Bersama dengan PAS, apa yang Sarawak dapat? Bersama dengan Tan Sri Midi Yassin, apa yang GPS dapat? Tak ada. Hari ini Sarawak dikembalikan, Sabah dikembalikan hak-hak mereka, hak-hak MA63. Presiden PAS nak cerita tentang sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang Presiden PAS bagi dekat Sabah dan Sarawak? Saya cakap jujur, saya agak tegas, saya agak lancang di sini. Tapi apa yang dia bagi? Bagi kote. Jadi dia tak payah nak bercerita tentang Sabah dan Sarawak nak menyokong mereka. Boleh. Jika Sabah dan Sarawak ingin lemah dalam politik selepas ini, silakan. Rakyat Sabah dan Sarawak tidak bodoh. PRN negeri Sarawak tidak lama lagi. Mereka akan dihukum. Jadi GPS kena ambil jalan yang mana yang terbaik. Yang mana hari ini kita lihat keputusan daripada kerajaan pusat yang diluluskan projek-projek untuk Sabah dan Sarawak. Saya rasa GPS tidak ada rasa untuk nak bersama dengan PAS ini. Jadi dia bermimpi indah. Dia ingat ini zaman Tun Dr. Mahathir. Boleh dia nak mengambil alih. Cuma saya di sini menjawab, bukan saya takut kerajaan ini tumbang. Saya tahu kerajaan ini tidak tumbang. Tetapi saya tidak nak dia tiap-tiap hari meroyan, menyusahkan rakyat, keluarkan kenyataan media seperti ini. Impak besarnya adalah di ekonomi kita. Pelabur nampak kenyataan presiden-presiden parti ini mengeluarkan kenyataan. Dia akan menyusahkan seolah-olah kerajaan kita goyah dan akhirnya ekonomi kita tidak bergerak dengan baik, tidak stabil, maka kita rakyat akan menerima padanya. Presiden PAS ni apa yang dia rasa? Dia rasa dia pakai Mercedes ada, BMW ada, bini 2-3 ada, rumah sana sini ada. Rakyat Kelantan hari ini yang menyokong kepada parti ini. Ramai orang dah kata, jangan pergi dekat Selangor, jangan pergi dekat Pulau Pinang. Rakyat Kedah duduk dekat negeri dia. Rakyat Kelantan duduk dekat negeri dia. Terengganu sama juga. Jangan pergi cari makan dekat Johor, dekat Selangor, dekat Pulau Pinang. Tidak malu ke? Penyokong-penyokong PAS hari ini, yang duk cerita mereka duk bergegar-gegar hari ini, pergi cari makan dekat negeri lain. Lepas ini anak-anak Kelantan, anak-anak Terengganu, anak-anak Kedah, duduk dalam negeri kamu, jangan kamu keluar, kerjalah apa yang ada di situ. Ini adalah satu kenyataan dikeluarkan oleh netizen yang hari ini sangat merungut. Jadi PAS hari ini nak bercerita seolah-olah mendapat sokongan daripada seluruh rakyat negara ini. Tidak. 3 negeri dia dapat sokongan mereka. Kalau betul rakyat negara ini menyokong PAS untuk menjadi kerajaan, 3 buah negeri, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, mereka dah tawan. Ini menunjukkan 3 negeri ini tidak menyokong mereka juga. Dan belum tentu lagi Sabah dan Sarawak nak menyokong PAS. Itu dah 5 negeri. Johor belum tentu sokong PAS. Melaka belum tentu sokong PAS. Yang sokong PAS hari ini mungkin ada di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Tapi tidak majoriti rakyat di negara ini nak menyokong PAS. Kalau kita buat undian kepada 33 juta rakyat Malaysia ni, saya percaya PAS mungkin akan dapat 3 juta. Tetapi 30 juta rakyat Malaysia tidak akan nak bersama dengan PAS. Saya yakin itu. Jadi dalam isu ini ya, dia cuba perak-perandakan negara dengan politik yang pada saya. Patutnya Presiden PAS hari ini memikirkan bagaimana nak membantu kerajaan supaya kita melonjakkan ekonomi dengan baik. Bukan kerjanya hari-hari nak merampas kerajaan. Sepatutnya politik ini dah habis hari ini. Kerana dah selesai sudah PRN di 6 buah negeri ini. Dan Presiden PAS sepatutnya menjadi pembangkang yang baik. Apalagi dia dah lama dalam politik. Bukan keluar kenyataan bodoh, bangang, tolol yang menyusahkan rakyat. Dia kalau budak ya, saya ketuk kepala dia. Nasib baik orang tua, nyanyuk. Dia dengan Tun ni sama lah. Dia dengan Tan Sri Midi Yassin ni sama lah.
5 tahun lagi kamu orang nak berkuasa, 10 tahun lagi kamu orang nak berkuasa, adakah kamu orang ni hidup lagi kah? Kamu orang ni kalau hidup tak apa. Kalau kamu sentiasa menyusahkan rakyat yang bakal hidup lagi lama, anak-anak muda yang hidup lagi lama ni, hutang negara akan bertambah, siapa yang susah? Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Jangan kita ikut kebodohan yang dikeluarkan oleh Hadi Awang ni, kerana dia betul-betul akan menyusahkan negara ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih.